أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Juz nombor 5, saya memilih ayah dari surah An-Nisa dan ini adalah ayah nombor 29. Frasa yang sangat kuat dan hebat dan ia menangkap salah satu prinsip besar dan utama dalam etika Islam. Mereka yang telah mengaku beriman, Ya ayyuhallazina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan saling memakan wang menggunakan kepalsuan. Jangan berbohong atau menipu dengan waktu kerja kamu. Di tempat kerja kamu apabila kamu punch card, jangan berbohong mengenainya. Jangan juga menjanakan pendapatan dengan cara anda tahu bila anda ni seorang konsultan dan anda dibayar sejumlah wang untuk servis, untuk mengisi pekerjaan ke atau mengikut jam ke, dan anda hanya duduk minum kopi dan melepak je. Atau apa saja pun yang berkenaan dengan kerja yang sepatutnya kamu buat. Dan anda dibayar untuk itu. Melainkan jika majikan anda tahu, itu yang anda buat. Illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Kecuali jika itu adalah perdagangan yang berlaku, perniagaan yang berlaku dengan persetujuan bersama di antara kamu. Dengan kata lain, tiada siapa yang boleh menjadi 100% produktif sepanjang masa, kan? Dan itu tidak mungkin berlaku dengan kita ni sebagai manusia. Jadi anda mungkin merasa seperti baiklah, okeylah, saya akan bekerja jam 9 pagi sampai jam 5 petang. Tapi kadang-kadang saya ambil rehat 40 minit. Saya hanya duduk di sana dan bersimbang kadang-kadang. Adakah itu okey? Tetapi jika majikan anda tahu itulah yang anda lakukan dan boleh diterima olehnya, maka itu tidak mengapa kerana ia dipersetujui bersama. Illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Betul tak? Kecuali itu adalah perdagangan atau perniagaan yang dipersetujui bersama. Okey. Selain dari itu pula, jangan menipu duit orang. Jangan terlalu charge terlalu mahal. Jangan mengenakan bayaran yang berlebihan untuk perkhidmatan anda. Sekiranya lah anda seorang mekanik, jangan naikkan harga anda suka-suka kerana anda satu-satunya workshop dalam kawasan itu dan anda tahu laki ni mempunyai masalah gearbox. Lebih baik aku bagi tahu dia timing belt ni nak kena tukar ni. Dah sampai waktu ni. Dan engine oil pun nak kena tukar ni. Semua barang ni semua kena tukar lah. Kerana apa yang customer anda boleh buat kan? Apa yang dia boleh lakukan hanyalah menggunakan perkhidmatan anda. Betul? Tak ada lagi workshop lain dah kat situ. Contohnya juga, jangan kenakan bayaran atau charge harga yang melampau jika anda seorang doktor. Anda tahu? Dan mengenakan bayaran lebih banyak dan lebih banyak lagi. Kerana anda tahu mereka desperate dan mereka selalu datang kepada anda. Jangan memanipulasikan orang seperti itu. Jadi, janganlah makan duit orang menggunakan kepalsuan. Tarad juga bermaksud kedua-dua pihak bersetuju dengan perkhidmatan atau produk yang sedang dijual beli. Jadi jika anda mengetahui sesuatu tentang apa yang anda jual atau sesuatu mengenai perkhidmatan yang anda berikan, jika anda tahu tentang cetakan-cetakan halus yang berada dalam sesebuah kontrak dan pelanggan anda atau majikan anda tidak sedar, oleh itu mereka perlu menyedarinya dan tahu cerita. Mereka perlu tahu. Kerana jika mereka tidak tahu tentangnya, anda macam menipu wang daripada mereka. Maka ini tidak dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam contoh, sebilangan besar mobile phone kita ada kontrak kan? Betul tak? Ada cetakan-cetakan halus ini, borang ini. Ini adalah tijaratan bil batil. Kerana anda mendapat semua yuran ini. Dan macam-macam kena bayar. Fee lah, fee itulah, fee inilah atau apa saja. Dan anda tidak tahu untuk apa semua bayaran tambahan ini kan? Dan anda tidak pernah bersetuju dengan semua ini sebenarnya. Tetapi ia semua kena ditanda tangan. Dan borang-borang yang mereka ada, teballah pula mempunyai cetakan halus 40 halaman, 40 muka surat yang mesti anda tanda tangan pada akhirnya. Dan mereka tahu anda tidak akan membacanya semua jika anda seorang manusia yang normal. Jadi itulah cara mereka dapat lari dengan jenis-jenis perjanjian palsu ini. Faham? Kita ni umat Islam, ketika kita berniaga atau perjanjian profesional atau pekerjaan pun, kita tidak boleh menggunakan wang berdasarkan kepalsuan. Kita tidak boleh makan duit orang. Dan ini bukan hanya mengenai pekerja dengan majikan.
Ia juga berkenaan dengan hubungan antara majikan dengan pekerja juga. Dan saya akan akhiri dengan perbincangan ini. Majikan membuatkan keputusan untuk membayar sejumlah wang gaji tertentu. Apabila anda tahu pekerja anda bekerja lebih keras dan mereka melakukan kerja dengan lebih banyak dan hasilnya anda tidak membayarnya dengan yang sepatutnya. Atau anda membayar dengan lebih pada pekerja yang satu ni daripada anda membayar pekerja-pekerja yang lain. Untuk kerja yang sama mereka semua lakukan. Kerana anda memberi layanan istimewa atau pilih kasih pada seorang pekerja ni. Ini juga kepalsuan. Ini tidak betul. Anda tidak boleh melakukan itu. Ini adalah standard yang tidak beretika bahawa anda membayar sejumlah wang yang sama atau anda membayar lebih pada orang lain walaupun mereka melakukan kerja yang sama. Ini sebenarnya anda sedang makan duit mereka kerana ia bukan lagi duit kamu. Orang yang anda bayar dengan gaji rendah, anda baru makan wang mereka. Faham? Dan satu-satunya cara untuk lepas dalam semua senario-senario ini bahawa mereka berdua antaradin minkum. Dan akhirnya jika mereka berdua bersetuju dan mereka berdua gembira dengannya. Itulah perkara luar biasa dalam ayat ini. Anda tidak hanya bersetuju dengan customer anda kerana anda boleh membuat mereka bersetuju walaupun mereka tidak gembira, kan? Anda tahu kan macam mana jurujual kereta kadang-kadang membuatkan anda bersetuju walaupun anda tidak puas hati, tak gembira pun. Dan anda tanda tangan juga perkara itu dan anda menyesal kemudian. Sebenarnya anda mesti gembira. Kedua-dua belah pihak mesti gembira dan berpuas hati dengan perjanjian itu. Antaradin minkum, itulah keindahan ayat ini. Dan sekiranya kedua-dua pihak tidak berpuas hati, maka ini bukan perjanjian yang adil. Dan setelah perjanjian adil dilaksanakan, yang adil ya, anda tidak mempunyai hak untuk mengadu kerana anda adalah orang yang secara sedar dan jelas bersetuju dengan perjanjian seperti ini. Dan semua ini, jika kita mematuhi prinsip ini, etika ini, wallahi amalan perniagaan dan organisasi kita dan syarikat yang kami jalankan dan kita sebagai pekerja, kita akan mempunyai kehidupan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita bersikap adil dalam urusan perniagaan kita dan melaksanakan etika yang indah yang ada di ayat surah An-Nisa yang indah ini. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.